Okey, kita baca buku dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-37. Dosa 36 yang semalam meminta walaupun dah cukup. Itu juga antara dosa besar, seolah dia meminta api neraka Jahannam. Dosa yang ke-37, kata penulis Hafizahullah, iaitu berhutang dengan niat tidak hendak membayar. Dia berhutang dengan niat daripada awal lagi tak nak bayar. Ini dosa besar yang dianggap biasa. Dalam pandangan Allah, hak-hak hamba Allah, hak-hak hamba sangat besar nilainya. Jadi bagi Allah, hak manusia ni sangat besar. Sebab tu Allah jaga. Dan Allah wajibkan kita jaga hak orang. Seseorang itu bisa saja bebas daripada hak Allah. Seseorang tu kalau dia berdosa, dia boleh bebas daripada dosa itu dengan bertobat kepada Allah bila-bila masa dan di mana-mana. Tapi tidak demikian halnya dengan hak antara sesama manusia. Kalau dia buat salah dengan orang, dia tak boleh minta maaf bila-bila masa dan di mana-mana. Kadang-kadang kena tunggu masa lama dulu. Kadang-kadang nak mencari, hilang kan? Tapi dengan Allah bila-bila masa dan di mana-mana. Okey. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Allah perintahkan wajib bila diberi amanah wajib kita sampaikan. Amanah kita dengan Tuhan sebagai hamba Allah. Wajib solat, wajib puasa, wajib keluarkan zakat. Bila cukup duit wajib pergi haji dan sebagainya. Amanat antara sesama manusia, amanah sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ketua, semua itu akan dipersoalkan. Di antara masalah yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah yang selalu berhutang. Ironisnya, sebahagian orang berhutang tidak kerana kebutuhan yang mendesak. Ramai orang berhutang bukan sebab keperluan berhutang, tapi untuk memenuhi keperluan ataupun berlomba dengan jiran tetangga. Kan? Jiran tukar kereta, dia nak tukar tapi jangan saya hutang. Jiran tukar sofa, dia nak tukar tapi dengan hutang. Misalnya untuk membeli mobil model baru, perkakas rumah tangga ataupun berbagai kesenangan lainnya yang bersifat duniawi dan fana. Sebahagian orang tak segan-segan membeli barang secara kredit. Kad kredit kan? Jadi siapa yang pakai kad kredit memang kaki berhutang. Sebahagiannya tak lepas daripada syubhat ataupun sesuatu yang haram. Mudah dalam berhutang akan menyeret seseorang pada kebiasaan menunda-nunda, menangguh-nangguh pembayaran atau malah mengakibatkan hilangnya barang orang lain. Memperingatkan akibat perbuatan ini, Rasulullah SAW bersabda, Nabi ingatkan kepada sesiapa yang berhutang. Maksud hadisnya, man akhaza amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu. Wa man akhaza yuridu itlafaha atlafahullahu. Maksudnya barang siapa mengambil hutang iaitu harta manusia dan ia ingin dengannya ingin membayarnya, nescaya Allah akan melunaskan hutangnya. Dengan cara apa? Wallahu alam. Kadang-kadang orang tolong bayar. Dan barang siapa yang mengambil hutang dengan niat untuk merugikan ataupun dengan niat tidak nak bayar, tidak ingin membayar, maka nescaya Allah akan membinasakan dia dan hartanya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi siapa yang berhutang, betulkan niat. Kalau niat nak bayar, betul-betul ikhlas kerana Allah nak bayar. Kalau tak mampu bayar, insya-Allah Allah akan bantu supaya akhirnya hutang dia selesai. Banyak orang meremehkan soal hutang piutang. Mereka menganggapnya masalah
biasa, padahal di sisi Allah hutang piutang ini merupakan masalah yang besar. Bahkan hingga seorang yang mati syahid, yang memiliki berbagai keistimewaan yang agung, pahala yang besar dan darjah yang tinggi pun tidak lepas daripada urusan hutang piutang. Dalilnya, sabda Nabi SAW, Subhanallah, maza anzalallahu minat tashdidi fid dain, wallazi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah, summa uhya, summa qutila, summa uhya, summa qutila wa alaihi dainun, ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Maksudnya, Maha Suci Allah, betapa keras apa yang diturunkan oleh Allah dalam masalah hutang. Demi zat, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang lelaki dibunuh ataupun mati syahid pada jalan Allah, kemudian dia dihidupkan kembali, lalu dibunuh lagi, mati syahid kali kedua, kemudian dibunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, tetapi dia memiliki hutang, sungguh dia tidak akan masuk syurga walaupun 3 kali mati syahid, sekiranya hutangnya tidak dibayar, sehinggalah sampai dibayarkan untuknya hutang tersebut. Setelah mengetahui hal ini, masih tak pedulikah orang-orang yang menggampangkan urusan ataupun mengambil mudah urusan hutang? Wallahu alam. Ada satu hadis yang sahih, pernah ada seorang sahabat meninggal, Nabi bertanya, sahabat ni ada hutang tak? Ada. Maka Nabi pun tak solat ke atas jenazah sahabat tersebut. Sehinggalah seorang sahabat yang bernama Qatadah memberi jaminan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menanggung hutangnya. Maka baru Nabi solat. Menunjukkan masalah hutang ni masalah yang besar, sampai Nabi pun tak nak solat. Jadi sesiapa yang ada hutang sebelum mati, tolong selesaikan. Dan sesiapa yang boleh bantu orang yang berhutang untuk lansaikan hutang mereka, itu adalah antara amalan yang terpuji, bahkan amalan yang antara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.